Jadi kita akan perkenalkan bersama dengan kita ataupun berada di sisi kiri saya sebetulnya, itu kita bersama dengan Yang Mulia Dayang Nur Munirah binti Haji Latif, iaitu pengusaha tempatan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah ya. Terima kasih kepada Puan Nur Munirah ya kerana sudah datang ke Studio Pagi ya untuk berkongsi mengenai dengan pengalaman ya ataupun mengenai dengan perkhidmatan henna ini ya. Jadi mungkin boleh mengungsikan bila sebenarnya timbul minat dalam bidang ini? Sebenarnya minat dalam bidang ini dari tahun 2012. Pada masa itu saya masih bersekolah menengah lah. Dari segi lukisan yang saya pernah buat batik. Dan idea itu datang dari sana. Lepas tu saya cuba untuk mengambil ilham untuk membuat ketangan. Jadi pada mulanya adalah kerana mengikuti mungkin subjek art mungkin art, ada juga mungkin ada disebabkan oleh keperluan ya untuk membuat batik ya menerusi art tersebut. Jadi timbullah minat ya untuk mencuba ke bahagian tangan itu henna. Jadi kalau 2012 bermakna 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Jadi masa yang agak orang kata ni lama sudah. Mungkin masa tu memang banyak pasal-pasalnya kali. Kalau dulu tu 2012 macam mana menghasilkan henna berkenaan kan macam perkakasnya dan sebagainya? Dulu hanya menggunakan yang pacar daun tu kan. Lepas tu ia bukan boleh menjadikan jadi serbuk, ada perbuatannya lah, dibuat dari serbuk, lepas tu dibancuh dan akan dilukiskan ke tangan lah. Lepas tu boleh keluar warnanya lah jadi orange macam tu. So lama kelamaan masa ni moden sudah. Jadi ia menggunakan banyak banyak sudah bahan-bahannya lah yang masa ni ada instan, ada natural henna, ada jaguar henna. Jadi berbeza ya henna dulu dan juga sekarang ya. Jadi Munirah sendiri adakah mempunyai asas henna sebelum mengikuti ataupun kursus di Pusat Pembangunan Belia? Mungkin boleh diceritakanlah. Saya pernah memasuki di Pusat Pembangunan Belia mengambil asas terapi kecantikan. Sebelum saya meminati dalam bidang kecantikan, saya ingin mendalami lagi lah. Mungkin pasal henna ni salah satu dalam kecantikan pulang ni sebenarnya. Jadi pada tahun 2013, selepas saya habis sekolah menengah, saya masuk ke Pusat Pembangunan Belia. Selepas habis dari Pusat Belia, saya mencuba untuk membuka bisnes tetap. Tetap ya, full time maksudnya. Jadi apabila pada 2012 mula minat dan 2013 mengikuti Pusat Pembangunan Belia. Jadi bila timbulnya minat untuk serius dalam bidang ini? Pada yang tetap-tetaplah. Pada 2015. Pada 2015 dan hingga sekarang saya masih menjalankanlah bisnes tu. Tetapi dengan suami saya. Alhamdulillah ya, jadi bersama dengan pasangan lah ya. Jadi ketika itu ada sudah berkahwin belum? Masa itu sudah berkahwin. Sudah berkahwin ya. Jadi biasanya kan kalau pelanggan ini mau desain yang macam mana, corak yang macam mana. Dan biasanya kalau menghenna satu tangan ni lah, berapa lama mengambil masa? Kalau saya mengambil masa dalam 3 ke 5 minit. 12 tahun 3 ke 5 minit. Kalau kata ni macam mana tau? Kebanyakanlah customer yang pernah bagi tahu, cepat jua buat itu. Jadi kalau kata ni baru melukis, lepas tu pun payah macam ataupun lagi busul. Nampak tak? Tapi memang kalau Puan sendiri ya dalam bidangan ni, adakah ia memang sudah dibukakan perniagaan secara besar-besaran ataupun macam mana? Saya pernah mengikut kalau ada expo-expo, saya mesti ikutlah untuk mencuba untuk supaya ramai orang tahu tentang henna. Ramai je pelanggan lah masuk. Tapi memang Puan sendiri seorang sajakah yang membuat itu ataupun memang ada diajar lagi staff-staff lain? Ada dengan kawan-kawan yang lain lah. Kawan saja. Tapi tidak ada macam diajar kepada staff-staff? Tidak ada.
Tidak ya. Tapi saya pernah membukakan kelas untuk henna. Untuk persendirian lah yang meminati benar-benar. Ya. Baik. Jadi Munirah sendiri ya mengikuti ataupun minat dalam bidang henna ini. Jadi mungkin boleh ceritakan kepada penonton kita apa antara kepuasan yang diperolehi apabila dapat memberikan khidmat yang baik kepada para pelanggan mengenai dan henna ini. Perkhidmatan baik. Ya. Apa kepuasan yang dapat diperolehi? Dari segi lukisan. Ya. Dari segi lukisan dan gimana kan cakap? Kelajuan Ya. Dengan cara melayan customer lah. Ya. Macam tu cuman untuk Iya. Yang penting adalah apabila dapat memberikan khidmat yang baik ya kepada penonton, kepada para pelanggan, itu yang merupakan satu kepuasan. Apatah lagi kalau pelanggan itu suka dengan hasil kita ni. Dengan hasil kita ni kemas. Okey. Jadi kalau membuat untuk satu tangan itu lebih kurang paling cepat 3 minit. 3 minit. 3 minit. 3 ke 5 minit lah. 3 ke 5 minit semua jarian ini semua jari. Okey. Kalau untuk keseluruhan 3 minit kalau kaki ada yang mau je 45 minit ke bawah lah. Yang paling ke bawah lah ya. Okay. Tapi biasanya kan kalau para pelanggan ni memerlukan perkhidmatan Munirah sendiri, biasanya majlis apa ni? Saya pasti pada majlis perkahwinan. Majlis perkahwinan, majlis hari raya. Hari raya dia jual. Hari raya. Majlis bersuka-suka. Ada Bollywood. Kalau Bollywood lagi sukar tu. Lagi ramai. Lagi ramai lah tu. Lagi ramai. Tapi kan tadi mengatakan dianya lebih kurang taruh dalam seorang itu 15 minit. Untuk 15 minit. Jadi selalunya dalam satu acara tu berapa orang yang meminta perkhidmatan puan sendiri? Dalam satu majlis satu. Kadang-kadang kan pengantin saja, misalnya kata pengantin, tapi tiba-tiba keluarga pengantin pun mau. Macam mana tu? Saya paling pernah saya buat paling dalam banyak. 50 orang. 50 orang dalam masa 3 jam. Wow. 50 orang dalam masa 3 jam. Wow. Okey, saya dapat bayangkan serta sangal kita ni punya leher kalau tu. Leher sama badan. Tapi dapatlah jadi mencari 50 tu lain-lain design. Lain-lain design. Tapi hinda fokus dengan orangnya lah, fokus dengan tangan saja. Tangan sajalah ya. Okey. Jadi Munirah sendiri telah pun ya dalam perkhidmatan henna ini mungkin agak lama, mungkin 12 tahun. Jadi mungkin boleh ceritakan apa antara cabaran yang pernah dihadapi ketika membuat perkhidmatan henna ini? Cabaran saya pernah membuat henna paling panjang dan paling lama atas bawah. Ya kan di atas masih belum kering kan tu. Di bawah tu betul dibuat jual. Asin lagi. Full. India punya lah. Okey. Jadi selalunya kalau kebanyakan orang-orang Kedah ni di depan ni saja. Di depan saja. Jarangan tidak ada. Tapi kalau yang ini orang minta depan belakang bertamu. Okey. Jadi lain lagi desain yang Jadi desain yang dipilih itu adalah desain yang disediakan. Biasanya desain kadang ada disediakan, kadang ada yang pelanggan ingin desain sendirilah, yang mereka sendiri. Ikut keminatan seorang-seorang. Okey. Kan masa ni perkhidmatan henna ni selalunya tadi tahu henna ni warnanya merah, tapi masa ni ada warna putih. Ada. Jadi puan sendiri ada membuat warna putih atau? Ada membuat warna putih. Okey. Tapi warna putih, henna warna putih ni sebenarnya bukan henna. Ia sejenis gam yang hanya sementara sahaja. Melekat saja. Melekat sementara sahaja. So dapat dibuka lah tau? Dapat dibuka. Macam biasa. Okey. Tapi tidak ada warna tu warna putih. Jadi kan biasanya kalau orang yang berhenna ya, berapa lama ianya akan mengangkat di tangan kita ni tu? Ikut temperature bilik selalunya lah. Kadang ada 30 minit, kadang ada jual dalam 15 minit, boleh kering cepat. Okey. Jadi itulah ya perkhidmatan henna ni macam-macam sebenarnya. Antara kreativiti pengusaha ataupun pelukis henna ini dan asalkan mereka ni mempunyai orang kata ni mencari up to date daripada
pelanggan-pelanggan juga. Dan kalau sekiranya nada dalam desain itu, kemudian pelanggan itu membagi desainnya untuk dibuat. Jadi adakah menjadi satu kesukaran ataupun macam mana? Saya lebih suka cabaran. Wow. Wah, lebih suka cabaran ya. Lepas nanti saya milih desain lah. Boleh ke desain. Ya. Yang mana yang lebih senang? Bunga-bunga yang besar ataupun yang kecil? Bunga besar. Bunga besar. Bunga Yang paling Besar senang. kalau bunga kecil, ia mesti halus. Kalau dah kemas, ia akan ucah lah tu. Okey, bertamu. Jadi bertamu. Ya. Jadi sekiranya kan tadi sudah meletakkan tu ya, Hena ni buat orang tadi sudah diletak ya, sudah color tu sudah meresap sekejap mata ya. Jadi ngam tiada salah. Macam mana untuk mengcover kesalahan itu? Okey. Kalau mengcover kesalahan itu dengan idea sendirilah, cover dengan desain bunga ke, tambah-tambah saja. Yang penting indah nampak ia rucih. Dia nampak kesalahan itu lah. Ya, baik ya. Jadi kalau Munir sendiri ya, memang kalau kita melihat memang 12 tahun dalam bidang ataupun perkhidmatan henna ini. Kalau melihat desain dulu dan juga sekarang, kalau dulu rasanya simple kan? Kalau masa waktu macam mana? Kalau dulu hanya pakai yang Klasik tradisional saja. Masa ni moden sudah, mungkin yang berdesain-desain tu. Tapi masa ni tahun 2024 ni ramai desain yang simple, daun tulip. Dan itu menjadi trend lah ketika ini lah ya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi Auda, mungkin saja kalau kita minat ya dalam bidang henna ini ataupun minat dalam membuka perniagaan henna ini, pastikan kita mengikuti kursus dan juga sebagainya. Ini adalah untuk mengasas dan juga mencantikkan lagi desain bis kita ya. Apa perancangan Puan sendiri dalam perniagaan ini? InsyaAllah kalau ada kesempatan mau buka kelas henna untuk orang ramailah yang ingin meminati. Tapi mesti ada kesabaran, tidak mudah putus asa. Mesti kalau ada studio sendiri untuk henna. Jadi ya, Munir tadi mengatakan kesabaran. Okey, kesabaran dari segi apa tu? Dari segi tekstur yang dari henna tu kan kadang boleh jadi tersumbat. Mesti kadang boleh aku dah mau macam mudah give up macam tu. Okey. Jadi kalau macam kan bila tersumbat takan kuat ia jadi macam tiba-tiba lah je tumpuk hitam di sini besar kan. Lepas tu sudah tak give up. Jadi perlu sentiasa belajarlah untuk mengasah kemahiran berkenaan. Okey, itu dia. Dan kalau apa tadi kata Puan, jika ada kesempatan diberikan peluang dengan buka satu kelas lah. Kelas ada studio sendiri, studio henna. Wow, kelas yang serius. Atau antara untuk perancangan yang akan datang. Jadi ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Puan ya dengan temu bual kita. Perkhidmatan henna ni bukan sesuatu yang senang. Ianya sangat, orang kata ni memerlukan ketelitian, kemahiran. Jadi mungkin ada harapan sebelum mengakhiri. Apa antara harapan Puan sendiri? Harapan macam mana? Mungkin ada kata-kata untuk pesanan kepada para belia yang meminati untuk mencuburi dalam perkhidmatan henna ini. Jika ada yang ingin meminati henna, ingin membuat ingin meminati lebih dalam, mencuba untuk masuk ke kelas henna untuk mendapatkan pendapatan kalau ingin adalah kalau sebenarnya henna ni boleh lebih dari lebih dari yang tadi yang disangka lah. Bayangkan saja 50 orang dalam masa 3 jam. Bayangkanlah berapa tu? Kan 50. Sekarang kata ni kira. Sekarang tadi tanya harganya tadi kira. Tapi itulah ya, antara pengalamannya 50 orang 3 jam asalkan orang tadi ada kemampuan kesabaran lah. Jadi antara harapan Puan sendiri kepada para belia mungkin yang ingin mencoba perlu belajar. Cari ilmu terlebih dahulu dan insya-Allah pasti ya kejayaan itu akan kita capai. Yang penting adalah berbakat dan juga minat itu penting ya. Terima kasih kepada Puan Nur Munirah binti Haji Latif, itu pengusaha tempatan dalam perkhidmatan henna. Ya, insya-Allah kita akan bersua lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.